Um, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Muhammad Aiman Darwish dan Muhammad Sakib sebagai pengacara untuk membual kita hari ini. Edisi hari ini ialah dengan topik kita iaitu penjaraan terhadap kanak-kanak. Saya nak uraikan tentang penjaraan kanak-kanak ni. Penjaraan kanak-kanak didefinisikan sebagai satu percabulan atau pelanggaran dengan serius terhadap hak kanak-kanak untuk berkembang dalam keadaan sihat dan bermaruah, di samping menyebabkan risiko dalam kelangsungan hidup mereka menurut dasar perlindungan kanak-kanak negara. Terdapat 4 jenis penderaan kanak-kanak yang dapat dikualifikasikan menurut dasar tersebut, iaitu penderaan fizikal, penderaan emosi, penderaan seksual serta pengabaian. Keempat-empat jenis penderaan ini mempunyai kesan buruk dan negatif yang tersendiri terhadap kanak-kanak. Perkara ini bakal merosakkan kehidupan serta masa depan mereka, apatah lagi masa depan negara. Sedar atau tidak, negara ini berhadapan dengan satu persoalan besar terhadap kelangsungan hidup generasi hari ini, disebabkan krisis yang berlaku yang melanda kanak-kanak dari pelbagai sudut, termasuklah penderaan. Hakikatnya, setiap kanak-kanak ini merupakan aset penting buat negara dan masyarakat dalam menentukan corak pembangunan negara pada masa hadapan. Mereka ini wajar diberikan perlindungan dan pemeliharaan di samping kasih sayang dan perhatian yang menjadi tunjang utama dalam sesebuah institusi negara sejak berusia satu hari lagi. Walau bagaimanapun, realitinya di Malaysia pada hari ini, berita demi berita tentang kes penderaan terhadap kanak-kanak oleh ibu bapa sendiri sebelah hari dilakukan. Ibu bapa melindungi kanak-kanak serta memastikan mereka dalam keadaan selamat tidak kira daripada ancaman penduduk dunia, kesejahteraan di dalam rumah. Justru, penderaan terutamanya daripada ibu bapa perlu dihindari sejauh-jauhnya. Hal ini disebabkan kesan bagi penderaan seperti penderaan fizikal boleh membawa kepada kerosakan organ, otak dan tubuh badan kanak-kanak. Malah lebih teruk lagi, penderaan jenis ini boleh membawa kepada kematian. Hal ini dapat dilihat melalui laporan-laporan yang dipaparkan di akhbar dan kaca televisyen. Nur Jannah menyatakan kesan daripada penderaan emosi pula bakal menyerahkan kanak-kanak pada gangguan psikiatri, gangguan perkembangan fizikal serta gangguan perkembangan psikologi. Lebih dahsyat lagi, kesan terhadap kanak-kanak yang mengalami membawa kepada trauma, berasa terancam dan kecewa sepanjang hidupnya. Pengabaian pula kanak-kanak yang mengalami penderaan jenis ini secara tidak langsung bakal menjejaskan kesejahteraannya. Disebabkan kesan-kesan tersebut, kajian ini bertujuan penelitian terhadap strategis penderaan kanak-kanak dilihat dengan lebih mendalam dari aspek faktor punca berlakunya kes-kes penderaan tersebut. Dengan itu, kajian ini diharapkan dapat membuka mata masyarakat serta pihak berautoriti untuk diambil tindakan dan perhatian serius agar rawatan bagi faktor kes penderaan kanak-kanak ini dapat dijalankan. Oleh itu, hari ini kita ditemani oleh dua orang tetamu yang lebih pakar dalam bidang ini untuk membahaskan dengan lebih teliti, iaitu saya pakar psikologi Encik Alif dan Encik Haziq. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Dan di sebelah kiraat Alif ada Haziq. Encik Haziq sihat? Okey, kita mulakan dengan Alif. Encik Alif dahulu. Encik Alif, dalam isu penderaan kanak-kanak ini, apakah jenis penderaan yang boleh dikualifikasikan? Penderaan kanak-kanak ini terbahagi kepada 4
Pertama, penderaan fizikal. Seorang kanak-kanak dikira sebagai fizikal jika terdapat tanda-tanda kecederaan yang boleh dilihat di tubuh kanak-kanak dan kecederaan ini bukan disebabkan oleh kemalangan. Seperti luka, calam, lecet, berparut, patah atau kecederaan tulang, terteliuk, pendarahan, luka di kulit, melecuk, hilang kewarasan atau hilang fungsi psikologikal atau kehilangan rambut dan gigi. Kedua, penderaan emosi. Seseorang kanak-kanak dicederakan dari segi emosi yang menyebabkan gangguan yang boleh dilihat pada fungsi mental atau emosi kanak-kanak itu seperti kecelaruan mental atau tingkah laku, kemurungan, penyendirian dan perkembangan lambat. Ketiga, penderaan seksual. Berlaku apabila seseorang kanak-kanak teraniaya dan menjadi mangsa dari segi seks. Jika dia mengambil bahagian sama ada sebagai peserta atau pemerhati dalam apa-apa aktiviti yang berunsur seks bagi apa-apa maksud atau eksploitasi seks oleh mana-mana orang bagi memuaskan nafsu seks orang itu atau orang lain. Keempat dan terakhir sekali, penggabaian. Kegagalan secara berterusan dan serius untuk menyediakan keperluan asas fizikal, emosi, kesihatan, pendidikan, kembangan emosi, nutrisi, tempat perlindungan dan kehidupan yang selamat untuk kanak-kanak. Pengabaian boleh mendedahkan kanak-kanak kepada segala bentuk bahaya, termasuk mengancam nyawa mereka. Okey, terima kasih Encik Alif atas Kalau atas pada pandangan Encik Haji pula, apakah faktor-faktor berlakunya penderaan ini? Pada pandangan saya, faktor berlakunya penderaan ni ada beberapa faktor. Yang pertama, masalah kewangan. Tekanan masalah ekonomi atau beban kerja yang dihadapi oleh ibu bapa juga sebagai salah satu faktor berlaku penderaan kanak-kanak. Ramai ibu bapa yang menjadi kurang waras kerana tekanan tersebut. Mereka melepaskan tekanan tersebut dengan menyakiti atau memukul anak-anak mereka. Aspek ekonomi memang penting untuk mewujudkan keluarga yang sempurna. Kasih sayang yang utuh dan prihatin menggunung sekalipun tidak akan berkekalan tanpa wang. Seorang ketua keluarga yang baik mesti berfikiran jauh. Perkara ini perlu difikirkan bukan sahaja terhadap keselesaan hidup untuk hari ini, tetapi masa depan yang masih panjang. Seterusnya, pertengkaran ibu bapa yang menghadapi tekanan sama ada di tempat kerja, pertengkaran suami isteri dan sebagainya yang menyebabkan anak mereka menjadi mangsa melepaskan gerak. Menurut kajian saintifik terhadap otak manusia, apabila seseorang itu tertekan terhadap situasi atau masalah yang dihadapi, maka otak mereka tidak akan dapat berfungsi dengan baik. Maka dengan itulah segala tindakan yang dilakukan adalah berunsur memberontak. Ini menunjukkan satu teori psikologi telah terlibat. Ketiga, masalah rumah tangga. Penderaan anak-anak lebih kerap ketika ibu bapa mangsa berada dalam proses perceraian kerana mencari tempat untuk meluahkan rasa marah, kecewa dan membalas dendam. Justru kanak-kanak berada di dalam konflik yang sangat sukar dalam hidup mereka. Keempat, masalah penagihan dadah dan arak. Ibu bapa yang ketagih dadah atau arak juga menjadi faktor utama terjadinya kes penderaan kanak-kanak. Anak-anaklah yang sering menjadi mangsa mereka. Seperti yang diketahui, kesan dadah atau arak menyebabkan si penagihnya lupa diri dan khayal. Oleh itu mereka lupa akan tanggungjawab dan lupa kepada keluarga, malah menyiksa anak-anak yang tidak berdosa. Kelima, masalah rumah tangga. Ada juga antara ibu bapa yang mendera anak-anak mereka kerana krisis rumah tangga yang berlaku seperti pergaduhan antara suami isteri dan mungkin menyebabkan gangguan pihak luar. Contohnya, suami akan menjadi lebih garang dan mengabaikan tanggungjawab terhadap keluarga kerana mempunyai kekasih. Hasilnya, pergaduhan antara suami isteri sering berlaku dan anak-anak pastinya menjadi mangsa pergaduhan. Keenam, tekanan di tempat kerja.
Masalah dan tekanan di tempat kerja dibawa balik ke rumah dan mereka melepaskan tekanan tersebut kepada anak-anak yang tidak berdosa. Tabiat anak-anak yang masih kecil memang suka merengek kerana mereka perlukan perhatian daripada ibu bapa. Tindakan ibu bapa yang melepaskan garam dan tekanan mereka kepada anak-anak yang merengek kerana perlukan sesuatu adalah merupakan satu tindakan yang tidak masuk akal. Ibu bapa yang tidak berfikiran matang ini mungkin akan mengupal, menerajang dan sebagainya. Okey, terima kasih Encik Aziz. Bagi saya, kanak-kanak boleh terkesan dengan penderaan yang dilakukan oleh ibu bapa seperti kesan psikologi dan emosi. Kepada Encik Alif, boleh Encik Alif huraikan kesan-kesan tersebut dan pandangan anda? Boleh. Ada pandangan saya. Kanak-kanak ini mempunyai psikologi yang masih lemah kerana mereka masih lagi kurang pengetahuan dalam kehidupan duniawi ni. Gangguan pemikiran mempunyai kritik diri yang tinggi, rasa tidak berdaya, rasa tak ada harapan, tak ada harga diri dan kerap kali menyalahkan diri. Seterusnya, kesan psikologi kemurungan, rasa cemas, fobia, rasa marah dan rendah harga diri sampai lari dari rumah, putus sekolah, masalah penggunaan dadah dan lain-lain boleh berlarutan sehingga meningkat dewasa maupun berkahwin. Mereka mempunyai anak-anak yang berpotensi untuk melakukan tindakan yang sama terhadap anak mereka. Selain itu, kesan emosi seperti marah, rasa bersalah, sedih dan tiada sebarang perasaan seperti kemurungan, masalah cemas, rasa terpinggir, gangguan-gangguan seperti gangguan fizikal, gangguan makanan dan kecelaruan personaliti, kesukaran mempercayai orang lain. Macam perempuan takut pada lelaki, masalah seksual, bendera diri sendiri, penyalahgunaan bahan terlarang serta kemerosotan dalam akademik dan kerjaya. Okey. Akhir sekali, seperti biasa kita akan mengambil satu soalan untuk dipertanyakan kepada tetamu undangan kita, iaitu Encik Alif dan Encik Haziq. Okey. Soalannya, apakah cara-cara untuk mengatasi penderaan kanak-kanak daripada berlaku? Sila berikan pendapat Encik Alif dan Encik Haziq. Pendapat saya, antara cara-cara mengelakkan penderaan kanak-kanak ialah mewujudkan kelas-kelas bimbingan tentang pendidikan keibubapaan pada setiap pasangan yang akan mendirikan rumah tangga. Menyedarkan mereka akan tanggungjawab besar yang harus dipikul setelah berumah tangga dengan lebih jelas tentang cara-cara untuk mendidik anak-anak. Peranan ibu bapa dalam memupuk dan membina keluarga yang penyayang, prihatin. Keluarga berusaha untuk membimbing anak-anak dalam semua aspek dengan memberikan didikan agama, mengasihi, menyayangi, melindungi anak-anak, memantau dan mengawasi gerak-gerik anak-anak, terutamanya anak-anak yang meningkat remaja, untuk mengelakkan pergaulan yang bebas dan keutuhan akhlak. Justru mengajar anak-anak tentang sentuhan yang baik dan tidak baik yang dilakukan oleh orang lain kepada mereka. Seterusnya, peranan guru dalam memberitahu dan membimbing serta menasihati pelajar supaya mengetahui hak mereka untuk mengelakkan diri daripada sebarang kejadian yang tidak diingini seperti penderaan, rogol dan pencabulan. Peranan ahli masyarakat pula ialah bersama mencegah jika terdapat perbuatan yang melampaui batasan atau mencurigakan, serta laporkan kepada pihak berkuasa demi membanteras penganiayaan sesama insan. Bersama-samalah membantu kerajaan untuk membanteras gejala penderaan dan tanamlah sifat rasa prihatin, kasih sayang sesama insan. Okey, terima kasih. Baiklah. Nampaknya sampai di sini saja isu penderaan kanak-kanak yang dapat dikupaskan.
kesimpulannya yang saya sendiri dapat ialah penderaan kanak-kanak merupakan perbuatan keji yang dilarang keras oleh agama. Perbuatan sebegitu seolah-olah bertujuan untuk menjahanamkan aset penting negara pada masa akan datang dan memusnahkan keturunan kita sendiri. Ingatlah, anak-anak merupakan amanah Allah yang sangat suci dan bersih. Oleh itu, menjadi tanggungjawab kita untuk membentuknya menjadi seorang yang baik atau sebaliknya. Jika mereka selalu diperlakukan dengan tindakan negatif semasa kecilnya, tidak mustahil untuk mereka akan menjadi lebih ganas apabila meningkat dewasa. Jadi, sayangilah anak-anak dan jauhilah kes penderaan kanak-kanak kerana ia tidak menguntungkan mana-mana pihak, malah dosa yang akan kita dapat di akhirat nanti. Okey, di situ saja kongsian kita pada hari ini. Terima kasih pakar kita, iaitu Encik Alif dan Encik Aziz. Studi mengumpulkan pendapat masing-masing. Di situ saja. Terima kasih. Sama-sama.